Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi hari ini dalam awal 2 Ramadan 1442 bersama dengan 14 hari bulan 4 2021, ini adalah merupakan siri yang ke-19. Siri yang ke-19 dalam tafsir tadabbur ringkas kita kepada surah Al-Kahfi. Sambil-sambil ringkas, dia jadi 19 siri. Kita kata Alhamdulillah. 19 siri bermula dari ayat 107. Bagi jemaah yang ikut pegang pimpinan Ar-Rahman Jawi, muka surah 609. Kita berada di surah Al-Kahfi, surah yang ke-18, juzuk yang ke-16. Jadi kita baca beberapa ayat yang ada ni, kemudian kita pergi kepada penjelasan dan huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allahu Akbar. Ayat ini para jemaah sekalian, kita tanda dalam siri yang lepas Allah SWT sebut kepada kita jenis kafir dan orang-orang yang rugi amalan dia di dunia. Sebab apa? Sebab amalan dia tidak mengikut syariat Islam, amalan dia tidak mengikut syariat Allah, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nabi mereka alaihi wassalatu wassalam. Selesai daripada puak kafir dengan kedudukan mereka, pahala amal kebajikan yang mereka buat berguguran seperti debu yang diterbang oleh angin. Selesai daripada kumpulan itu, aqaba bizikri halatil mu'minin, maka Allah Subhanahu wa taala ikuti ayat ini dengan menyebut tentang kedudukan orang-orang yang beriman
liyazharat tabayun, supaya nampak perbezaan. Nah, ni kafir lagu ni, munah ni ambil. Yang beriman di sini. Kalau kamu nak ini, ikut yang ni. Allah Ta'ala beri kepada kita akal, beri kepada kita otak, beri kepada kita dhamir, hati yang boleh berfikir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyebut tentang al-wa'id, janji-janji seksa bagi kumpulan yang derhaka. Maka ayat ini atba'ahu bil wa', Allah ikuti ayat ini dengan janji yang baik. Itu dia panggil uslubul Quran. Sebut yang tak baik, dia akan sebut yang baik. Sebut kumpulan yang baik, dia akan ikuti dengan kumpulan yang tak baik, supaya kita sentiasa berhati-hati, beringat, berwaspada bahawa atas dunia ini dua je lorong, sama pada pergi ke Allah atau ikut syaitan. Na'udzubillah. Jadi Allah Ta'ala sebut keadaan bubuk kafir dalam neraka Jahannam. Maka di bawah ayat ini atba'hu bi dzikri ma yuraghibu fil iman wal amalis salih, diikuti dengan galakkan supaya beriman dan melakukan amal soleh dengan syarat-syaratnya, dengan peraturan-peraturannya, supaya amalan yang kita buat itu diterima, tidak hilang pahala, tidak kerugian di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Baiklah para jemaah sekalian, kita sampai kepada ayat yang dimaksudkan itu, iaitulah ayat 107. Tengok tafsir. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ini dua kategori, dua komponen ini tak boleh berpisah. Beriman diikuti dengan amal saleh. Kalau orang beramal saja tak beriman, dia tak akan mungkin, sebab dia tidak ada account. Dia tidak ada account untuk dia terima pahala daripada apa yang dia buat. Maka syarat amalan kita dikabulkan oleh Allah, yang pertama orang tu pelakunya kena beriman. Yang kedua, melakukan ketaatan, amal yang saleh. Yang ketiga, tengok ayat di bawah nanti, iaitulah semua amalan itu mesti dilakukan dengan ikhlas, liwajhillah, semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, apa dia dapat? Kanat lahum, disediakan bagi mereka jannat, syurga-syurga al-firdaus, syurga-syurga firdaus, nuzula, sebagai tempat tetamu, tempat tinggal dia yang serba mewah. Allahu Akbar. Tengok tafsir ulama kata apa? An-nuzul dengan makna manzil, makna tempat tinggal, tempat kediaman kamu di akhirat esok. Allah sediakan syurga. Syurga maknanya kanat lahum, bagi mereka, al-bil kainunah, maknanya tempatmu duduk akan datang, iaitulah syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa syurga itu disebut firdaus? Tengok ni para jemaah, Jannatul Firdaus. Dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajah. Dengar ni tuan-tuan, syurga ada 100 darajat, 100 tingkatan. Dia punya level ada 100. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang Allah sediakan tempat ini kepada golongan mujahidin, orang-orang yang berjihad pada jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard,
Jarak di antara satu tingkat itu seperti jarak langit dengan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Bersama mana langit dengan bumi kita tak sampai, apalagi dalam surga yang besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa iza sa'altumullah fas'aluhul firdausa. Bila kita nak minta dengan Allah Ta'ala syurga, kita minta firdaus. Allahumma rzuqni al-jannah ja'al firdaus al-a'la minal jannah. Kita minta firdaus. Sebab apa firdaus? Fa innahu awsatul jannah, kerana dia duduk di tengah-tengah. Maknanya level syurga ni comel, firdaus tu duduk atas sekali, duduk tinggi. Wa a'lal jannah, tempat yang paling tinggi dalam syurga. Wa fawqahu arsyur rahman, atas pada firdaus arasy. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, daripada firdaus terpancarnya mata air sungai-sungai dalam syurga. Tanda pelajar hadis ini rawahul Bukhari, ada dalam Bukhari. Maka kata di para ulama al-firdaus, firdaus ni ada ke satu syurga ataupun macam mana? Tanda dalam kitab Hadil Arwah dia kata al-firdaus ismun, nama bagi semua syurga itu, cuma tempat yang paling tinggi sekali. Syurga tu besar kan. Pasal tu dalam ayat ni kata jannatul firdaus. Dia tak kata jannatun, jannat. Syurga-syurga tu al-firdaus yang paling tinggi. Wa yuqalu ala afdaliha wa a'laha, dia yang paling tinggi. Jadi firdaus tu kalau kita nak dari sudut maknanya, firdaus dengan makna bustan, kebun, taman. Kebun, taman yang penuh dengan pokok-pokok yang cantik-cantik, yang comel-comel, itu nama dia firdaus. Jamak dia faradis. Maka firdaus itu yang paling tinggi, duduk di tengah-tengah, yang paling afdal, yang paling tinggi darjat. Semua syurga comel. Untuk siapa firdaus ini? Wa anna hadha sawab, pahala liman kammala al-iman wal amal salih, bagi orang yang menyempurnakan iman dia dan amal soleh dia. Wa humul anbiya wal muqarrabun, nabi-nabi, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ulama mengatakan bahawa semua syurga itu bagi orang yang beriman, cuma tingkatan tu berbeza. Ini satu pandangan. Ada yang mengatakan darjat syurga tidak sakat 100, sebab pahala bagi orang baca Quran akan dikatakan kepada dia di akhirat esok, iqra wartaqi warattil, mu baca, mu naik tingkat darjat, sebab darjatmu dalam syurga akhir ayat yang kamu baca. Mana kita ada 6,000 lebih ayat, maka naik sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Jadi para jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan, jangan duk mikir nak hantar menu ke Tuhan. Lepas tu ada setengah daripada doa Ramadan ni orang duk baca kan, Allahumma ja'alna bil imali kamilin wa ri faraidka muaddin wa ala salati muhafizin wa bil jannati dakhilin wa ala sarirati. Doa atas syurga ni aku nak doa atas katil, nak pakai dibaj, pakai sutra, nak minum madu. Kita kata tak salah, hantar menu ke Tuhan. Allah Ta'ala sediakan. Bila masuk dalam syurga, persiapan itu sudah disediakan. Mala ain ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kita kadang-kadang format doa orang buat ni kita kena teliti juga. Bukan semua kita boleh baca. Ada benda yang sesuai dan ada benda yang tidak sesuai. Baik, mana kita nak Nabi kita aja, tak payah aja nak pakai sutra, nak minum madu. Yang pentingnya kita minta Allah Ta'ala rezekikan kita dapat masuk dalam syurga. Itu yang paling tinggi. Allahu Akbar. Tengok ayat. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kita dah bincang tentang makna-makna syurga al-firdaus. Untuk siapa? Untuk anbiya wal muqarrabun, dan juga untuk semua orang. Cuma darjat itu berbeza-beza. Syurga dah, tapi darjat dia berbeza-beza. Tengok kepada keadaan amalan dan juga ketinggian iman dan tawakal seorang hamba Allah Ta'ala itu. Tengok ayat 108. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Khalidin bermakna labithin,
mereka kekal dalamnya dengan tidak ingin berpindah daripadanya. Allahu Akbar. Tak minta hiwala, tak minta transfer, nak tukar lain tak payah. Kalau kita atas dunia ni, kita jemu duduk setempat kan. Sebab itulah kita kena berpindah-pindah. Sekali di sini kita dulu daripada kecil pergi pasti, kemudian naik peringkat pergi ke sekolah rendah, kalau menengah ke universiti, akhir kali balik ke kampus semula. Maknanya hidup manusia ni. Tetapi orang masuk dalam syurga la yabghuna anha hiwala, mereka tak akan jemu, tak akan minta nak pindah tempat. Ya Rabbi, puas duduk sini, tukar bilik lain pula. La, tidak ada, tidak tak. Cuma kita akan duduk setakat mana, setakat level yang Allah izinkan berdasarkan kepada amalan kita. Siapa dia nak amalan banyak, buat amalan banyak. Sebab itulah nasihat saya sentiasa kepada para jemaah, supaya ambillah peluang waktu kita hidup. Allahu Akbar. Saya ni ustaz dah pencen. Alhamdulillah. Saya ni baru umur 70, kita kata nikmat. Ada mak kita ni, tak tua lagi hamba ni ustaz, baru 85. Kita kata alhamdulillah. Yang pentingnya peluang Allah Taala beri, waktu kita sedari, kita ambil peluang banyak-banyak. Mari bulan Ramadan ni kalau boleh tak usah baliklah. Duduk je di masjid, iktikaf. Daripada pagi kita mari, balik pun tak boleh makan. Kalau balik rumah boleh makan, boleh tahan juga. Ni balik rumah pakai ada makanan. Kalau nak makan pun tak boleh, nak makan boleh. Tapi bukan waktu makan sekarang ni, waktu kita beribadat, waktu kita ingat kepada Allah, waktu inilah waktu yang kita nak memperbanyakkan ibadat kita. Kita banyak nak cari para jemaah sekalian, ambillah peluang waktu kita ada ni, waktu kita hidup, waktu kita boleh berjalan sendiri, sebelum kita diusung oleh orang. Sebelum kita diusung oleh orang. Kata para pendakwah, dia kata kalau mu nak apa-apa, marilah kita masuk masjid secara berdiri. Jangan kita nak pergi masjid waktu melentang. Apa dah waktu melentang? Nyusul dia orang baru pergi masjid. Kita kata ruginya kita. Ambil peluang. Jadi orang-orang duduk dalam syurga, dia tak akan nak pindah lagi. Sebab apa? Mereka sudah menikmati begitu besarnya nikmat yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia kata tidak ada kejemuan, tidak rasa jemu duduk dalam syurga. Cuma nak tukar darjat ada? Naam, ada. Ada orang duduk, kita kata level dia ni level 20. Dengan syafaat Nabi naik ke 25. Boleh jadi kan, boleh apa ni? Inna fil jannati mi'ata darajah. Syurga ada 100, jadi kita duduk 50 baru. Berasa nak naik lagi. Nak naik lagi sampai ke Al-Firdaus. Itu biasa. Cuma setiap orang itu dia boleh naik mengikut tingkat yang dia ada. Jadi peluang yang masih ada ni, alhamdulillah, ambillah peluang. Kita mengaji tafsir Quran, kemudian kita tadarus Quran, kemudian kita baca Quran. Jangan setakat saya tadarus dah. Lah, tadarus itu khatam satu juzuk satu hari atau lebih sikit. Tapi yang kita naknya, yang kita baca sendiri pula kalau kita boleh. 2-3 juzuk lagi kita ada. Inilah profesor peluang Allah Ta'ala beri kepada kita. Jangan tunggu mati baru nak suruh anak baca Quran. Jangan tunggu mati baru kita nak sedekah. Jangan tunggu mati baru kita nak mencari kasihan belas orang kepada kita. Kita kata kita kesian kepada kita sendiri. Kitalah yang buat persiapan, insya-Allah. Baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada ayat. Ada nota di bawah. Nota 782. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam dunia ini akan dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan sebaik-baik balasan pada hari akhirat kelak, serta ditempatkan dalam syurga yang penuh dengan segala nikmat yang tidak terperi. Maksudnya nikmat yang sangat besar, sangat indah. Mereka tinggal dalam syurga itu selama-lamanya. Ini pegangan kita ahli sunnah, bahawa orang duduk dalam syurga khalidina fiha. Sebaliknya pun neraka, na'udzubillah, kekal. Dengan segala nikmat yang tidak terperi, mereka tinggal dalam syurga itu selama-lamanya. Syurga itu pula berperingkat-peringkat, bertingkat-tingkat. Orang yang tinggi sekali darjah amalnya akan ditempatkan di peringkat syurga yang setinggi-tingginya. Dia panggil Al-Firdausul A'la. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, kita pindah kepada ayat yang ke-109. Ini ada satu isu lagi.
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta dakwat, mana laut atas dunia ni kumpul dijadikan dakwat. Untuk apa? Untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku. Allahu Akbar. Sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Maknanya kering laut, kalimah Allah Ta'ala tidak akan berkurangan. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun kami, yakni Allah Azza wa Jalla tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Tuhan kata, kalau aku tambah lagi laut Cina Selatan, laut Arak, laut Parsi, laut merah, laut hijau, kumpul belaka nak tulis kalimah Allah Ta'ala, tidak akan cukup. Allahu Akbar. Tanda para pelajar sekalian, ini dia panggil sabab nuzul. Kenapa turun ayat ni? Ada menarik ni. Kita baca kitab tafsir ni untuk pelajar-pelajar kita, ustaz-ustaz kita. Dalam kitab tafsir ni banyak sabab-sabab nuzul. Tapi dari sudut sanad dia bermasalah. Sebab itulah kita nak baca tafsir, kita kena semak. Ada sebuah kitab baru, dia panggil Sahih Sabab Nuzul. Dia kumpul 3 jilid perbahasan-perbahasan yang tentang sabab nuzul saja. Jadi dia kumpul sana kumpul sini, kemudian dinyatakan mana yang sahih, mana yang tidak sahih dari sudut sanadnya. Menarik kitab baru dikumpulkan. Baik, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas cerita, qalat Quraisyun lil Yahud. Quraisy Mekah, Pak Abu Jahal, geng-geng Pak Abu ni, dia pergi jumpa Yahudi di Madinah. Yahudi bertapak di Madinah. U'tuna syai'an nas'alu anhu hadzal rajul. Allah sombong ayat dia. Yahudi, mungkin ada ilmu, ada maklumat, bagi pada kami sikit poin. Aku balik Mekah nak pergi tanya laki-laki tu. Nama Nabi dia tak sebut sebab dia tak suka. Kita ni biasanya orang yang kita tak suka, kita tak sebut nama. Kita kata dia tu, orang tu, begitulah dengan bahasa isyarat. Faqalu saluhu anir ruh, mugi tanya tentang ruh. Oh, happy lah bawa kapi ni. Balik-balik Mekah tanya Nabi tentang ruh. Turun ayat Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh ni urusan Tuhan aku. Itu urusan tu, jangan campur kita. Allah Ta'ala tak beri kepada kita ilmu kecuali sedikit je. Bila Yahudi, ayat ni dalam surah Al-Isra ayat 85, bila Yahudi dengar jawapan macam ni, dia perli. Dia kata, la utina ilman katsiran. Kami dapat ilmu yang banyak. Utina Taurah. Kami ada kitab Taurat lah. Kenapa awak cakap macam ni? Wa man utiyat Taurah faqad utiya khairan katsira. Siapa dia dapat kitab Taurat, orang ni lah orang yang mendapat kelebihan yang banyak. Dia ingat ke sombonglah dia tu. Fa anzalallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala turun ayat Quran, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Muni cakap besar pok Yahudi ni kan. Turun ayat Quran ni. Kisah ini dalam riwayat rawahu akhrajahu Tirmizi wan Nasa'i fi Sunan Kubra wa Ahmad wal lafzu lahu. Jadi kata di para ulama, wa sahhaha isnadahu Ahmad Syakir wa ghairu. Kita kata alhamdulillah. Jadi Yahudi sombong, konon-kononnya dia tu bisa sangat. Ingat tak kisah ketika Nabi Musa bertemu dengan Khadir kan, mari seekor burung hingga atas perahu, masuk muncul dia dalam laut.
Khadir kata, Musa, ilmu yang ada pada aku, ilmu yang ada pada kamu nak banding dengan ilmu Allah, macamlah muncul burung ni dalam laut, itu ambil. Yang laut besar tak ke mana kita ni. Jadi itu dia panggil ilmu tawadhu'. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu Allah. Al-midad dengan makna kalimat. Apa makna kalimah Allah? Dan tengok dalam ayat ni. Lau kana al-bahru midad la kalimat midadan li kalimati rabbi. Kalimat maknanya apa arahan Allah Azza wa Jalla di sini? Kata di ulama, al-kalimatul kauniyah wasyar'iyah. Kita ni ada dua perkara. Kalimat tu ada dua. Satu dia panggil kalimat kauniyah. Kalimat kauniyah ni semua benda yang terjadi dalam dunia ini semuanya dicatat. Lau al-qalam, tulis belakang. Daripada dulu sampai bila-bila ditulis. Itu dia panggil al-kauniyah. Kauniyah ni maknanya alam ni semua ni. Semua terjadi. Yang kedua kalimat syar'iyah. Apa makna kalimat syar'iyah? Iaitulah kalimah-kalimah syarak yang Allah Ta'ala wahyukan kepada rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Isa, kepada Musa, kepada semua, sampai kepada Sayyidina Datuk kita Adam alaihissalam. Itu dia panggil kalimat syar'iyah. Sama juga kalau kita belajar tentang akidah, dia panggil iradat syar'iyah, iradat kauniyah. Kena belajarlah. Mana iradat kauniyah, kehendak Allah Ta'ala kepada alam ini, dia nak semua manusia ni jadi orang beriman. Itu kehendak. Tapi kehendak syar'i, yang beriman yang betul-betul terima dakwah, itu je yang beriman. Maka kita kena belajar dari sudut ilmu ni. Jadi kalau kita nak tulis, kalau kamu nak tulis kalimatu rabbi, habis laut, jadi tinta, jadi dakwah, tidak akan memberi kesan kepada apa yang ada. Itulah analogi yang dibuat oleh Khadir kepada Musa cukup senang kita faham. Betul tak? Muncul burung cium usfur, bersama mana dia punya muncul? Masuk dalam laut, dia kata ilmu tu macam ni, macam laut, macam air dia muncul mulut. Hak lain tu masya-Allah, tabarakallah. Apa yang Allah beri kepada kita tahu. Yang Tuhan tak beri kita tak tahu. Kerana itu para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, Allah Ta'ala datangkan kepada kita akhir ayat surah Al-Kahfi. Penutup surah Al-Kahfi ini ayat yang ke-110. Orang kata kalau kita bahasa orang kampung ni panggil mati awah. Mati awah ni ni tukang gulai chef kita ni, waktu nak masak tu, dia sudah masuk semua barang-barang, masuk dia punya awah ni, boleh makan dah tu. Maknanya penamat ayat ini kepada apa? Kepada perbincangan kita cukup besar. Semua ada dalam ni. Ingat tak? Dalam surah Al-Kahfi ini bermula dengan isu akidah pemuda Al-Kahfi, isu godaan dunia ashabul jannataini, isu tawadhu' menuntut ilmu Musa dengan Khadir, kemudian isu kekuasaan duduk di sana Zulkarnain. Maka ayat ini penutup kepada empat kategori. Baca ayat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah SWT ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bersifat tawadhu'. Jangan angkat diri, jangan sombong, jangan. Aku ni basyarum mislukum, manusia macam kamu juga.
Dari sudut kemanusiaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia manusia. Tanda betul-betul pelajar. Dari sudut kemanusiaan Nabi kita tu orang. Kita kata Nabi kita tu siapa? Orang. Mislukum. Sebab itulah dia takkid lagi, basyarun mislukum. Aku ni manusia seperti kamu. Maknanya Nabi kan orang-orang kafir mempertikaikan. Dia kata mana boleh Nabi, orang kampung kita pengembala kambing, anak Abi Kabs, tak logik. Waktu tu dia mari cadang macam-macam. Dia suruh Allah Ta'ala hantar mari malaikat jadi rasul. Dia minta ni pelik-pelik. Kenapa ambil orang miskin? Kenapa tak ambil bawah-bawah besar di Mekah? Segala pokok abu yang besar-besar tu. Maka Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW supaya bersifat tawadhu. Ilmu yang Allah bagi kepada Nabi itu yuha ilayya, iaitulah telah diwahyukan kepadaku beberapa perkara yang memang aku tak tahu. Sebab macam mana Nabi nak tahu? Nabi kita ni bersifat dengan Allah Ta'ala belok dia awal-awal lagi al-ummi. Sifat dia ummi, dia tak membaca, dia tak menulis, tapi tiba-tiba dapat ilmu. Kalau kita ni sejenis orang panggil ulak buku, study sana study sini, tiba-tiba kita bercakap, kita kata ada knowledge, ada maklumat, tapi ini baca pun tidak, menulis pun tidak, mengembara pergi jumpa ulama-ulama ahlul kitab pun tidak. Tiba-tiba dia keluar satu kenyataan yang pelik, maklumat yang jelas, yang ajaib. Maka itulah yang dikatakan aku ni manusia macam kamu juga, yuha ilayya. Tetapi ingat, cakapan aku, perkataan aku berdasarkan pada wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu dalam ayat lain Allah kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu, tapi semua dalam sudut perundangan, dari sudut perjalanan ini, itu adalah Allah, Nabi kita bercakap berdasarkan kepada wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Sama ada melalui malaikat Jibril ataupun melalui jalan yang tidak ada perantaraan. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima salat pada malam Mi'raj, kita kata alhamdulillah. Baik, dalam ayat ini balik semula kepada ayat kita. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Mana dari sudut manusia, kemanusiaan Nabi manusia dia. Dia makan, dia minum, dia berkahwin. Nabi kita pergi ke tandas, dan Nabi juga pernah sakit. Ada seorang kata Nabi tak sakit, kita kata lah, Nabi ada sakit. Kan satu hari Aisyah mengadu pada Nabi, Nabi kata wa ra'sa, sakitnya kepala Rasulullah. Nabi kata wa ana wa ra'sa, aku sakit kepala. Jadi Nabi kita masing-masing mengadu pada Aisyah, cerita kepada Aisyah dia sakit kepala. Maknanya Nabi itu dipanggil sifat kemanusiaan. Tapi Allah Ta'ala beri kepada dia kelebihan yang tidak ada pada manusia lain, iaitulah tentang wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kena ingatlah situ, jangan kata manusia ni puak-puak geng anti hadis, dia panggil anti hadis, tak mau mengucap Muhammad Rasulullah ni kafir sebab dia manusia. Mu tak baca perhabis hayat, kamu baca separuh, mu baca innama ana basyarum mislukum, berhenti setakat tu bahaya. Kita kena ingat yuha ilayya, tapi dia ada wahyu yang Allah Ta'ala beri pada dia, itu yang menaikkan darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia wahyu? Yuha annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya wahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu yang berhak disembah, dipuja dan dipuji hanyalah Tuhan yang esa, tak ada yang lain. Baik, itu dari sudut kemanusiaan dan dari sudut kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah kata di para ulama Islam, yang pertama sekali ayat ini mengajar kepada Nabi, tanda tuan-tuan. Kita nak ulah panjang tak sempat. Ayat ini mengajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat tawadhu. Aku ni manusia. Mu jangan minta malaikat jadi rasul. Aku ni manusia seperti kamu. Dan satu kefahaman silap yang orang duk percaya Nabi ni mari daripada nur. Dia panggil Nur Muhammad. Nabi ni mari daripada cahaya.
Dia bukan manusia biasa. Kita kata la. Nabi mari daripada perkahwinan bapa dia, ayah dia Abdullah dengan mak dia Aminah. Melalui perkahwinan ini bermakna dia melalui proses manusia biasa. Siapa kata mari Nabi itu mari daripada nur, yang jadi daripada nur ni malaikat, yang jadi daripada api siapa? Jin. Yang jadi daripada air mani, daripada tanah, iaitulah kita semua, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gerakan ajaran batiniah mereka duk guna ni perkataan nur Muhammad. Muhammad tu nur, mari sana sini, akhir kali Muhammad tu boleh masuk dalam tubuh dia, Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin, semuanya sesak habislah. Ada sebuah buku yang disebarkan di sini, nama dia Hakikat Insan. Sejarah hakikat insan ni yang ditulis oleh seorang tak jauh daripada kita ni. Waktu tu ana masih lagi muda, tapi budak pun kita boleh bawa kereta dah. Ana ingat dia punya cerita. Allah irham Poni Ilah, bagi panggil Poni Ilah ni ayah kepada Datuk ni Amar. Dia panggil Allah irham bapak kita ni, Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dia kata hari ni mari ke Dewan Zul Kota Baru. Kita nak bincang salah seorang daripada orang kita ni sudah main hakikat insan, terpesong. Pergi duk bahas ni hakikat insan. Jadi Allah irham ayah ni, dia di antara orang yang petah juga dari sudut berhujahnya. Tapi apa boleh buat, orang ajar saat ni kepala dia sombak ada, dia tak akan undur balik. Cuma kita tahulah pergerakan hakikat insan tu mari daripada situ. Jadi pergerakan hakikat insan, ajaran batiniah, ajaran mana ni, punca dianya mari pada mana? Jarum dia mari daripada terlalu mempercayai hakikat Nur Muhammad. Ini bahayalah. Pasal itulah hadis duduk saya bahas hadis laula kawalau kalau tidak kerana mu aku tak jadi dunia ni, kita kata itu hadis yang tidak sahih, jangan duk pegang dengan dia. Jadi ana tidak urah panjang dalam masalah ini. Yang penting kita mengatakan orang yang duk main dengan hakikat insan ini, dia akan terjebak dengan ajaran sesat yang sangat berbahaya. Baik, kita pergi kepada apa yang kita nak buat. Jaga akidah kita daripada terjebak dengan benda-benda ini. Kemudian arahan Allah Azza wa Jalla lagi, faman kana yarju liqa'a rabbih, sesiapa yang percaya, iman dan mengharapkan akan bertemu dengan Tuhan. Kita semua ni yakin tak yakin kita bertemu dengan Allah? InsyaAllah kita yakin. Apa yang kita nak buat? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Siapa dia yakin dia bertemu dengan Allah, dia yakin dia akan mati, masuk dalam kubur, kita duduk seorang diri, tak ada siapa nak bawa, nak duduk tunggu kita. Oh, saya upah orang tunggu atas kubur. Mu tunggu atas kubur, kita dengan malaikat dalam kubur, bukan atas kubur. Allahu Akbar. Kita yakin kita akan bangkit semula di akhirat. Semua amalan kita akan dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Semua perbuatan kita akan ditayang balik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebut di sini, siapa dia yakin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Bila kita buat amal soleh, apa dia amal soleh? Sebagaimana kata ulama salafus soleh, di antaranya Al-Fudayl bin Iyad rahimahullahu ta'ala, dia kata amal yang soleh itu iaitulah amal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru jadi soleh. Saya ikut ni, orang ni buat, kita kata ada dalil tidak? Ada sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada pun tak apalah. Ada orang buat, Allah, kita kata nak jadi solehnya amalan, yang pertama sekali kena bertepatan dengan Quran, yang kedua kena bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah dia jadi soleh. Baru dia jadi soleh. Syarat satu lagi, amal soleh ikut sunnah. Satu lagi syarat besar, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan siapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Tulis syarat yang kedua, ikhlas. Manakala kita kata kita ni amal soleh, tapi tidak ikhlas, kita kata hayhat, itu buah saja, dakwaan saja yang tidak benar. Allahu Akbar. Maka para ulama mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa mengharapkan dia akan jumpa dengan Allah, akan bertemu dengan Allah,
takut kepada siksaan Allah Azza wa Jalla, hendaklah dia melakukan amal yang soleh yang bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan melakukan syirik. Nah, syirik tu ada dua tanda para jemaah. Syirik besar iaitulah sembah lain daripada Allah, dia panggil syirik akbar, ia ni kafir, kekal dalam neraka wal iazubillah. Cuma bagi kita ahli ibadat, satu lagi kategori syirik yang meruntuhkan pahala. Dia tak jadi kafir tapi pahala hilang, dia panggil ar-riya. Buat ibadat nak tunjuk pada orang, ini yang kita takut. Kata Imamul Mawardi kata apa? Ulama tafsir kata apa? Maksud syirik di sini iaitulah la yurai bi amalihi ahadan, jangan nak riak dari sudut amalan kamu segala-gala. Amalan kita ni suka riak, suka tunjuk orang, suka tengok kita hebat, suka, maka ini perbuatan yang sangat menakutkan. Sebab apa? Sebab riak itu termasuk dalam syirik, dia panggil syirkun khafi. Asyirkul khafi iaitulah riak. Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Allah taala berfirman dalam hadis kursi. Tuhan kata apa? Anda ni pelajar-pelajar, Allah taala sebut dalam hadis kursi, ana aghna syuraka wa anis syirki. Ana aghna syuraka wa anis syirki, aku ni tak perlu kepada partner ataupun kawan-kawan syirik, tak perlu aku. Man amila amalan, dengan siapa dia buat satu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, siapa dia buat ibadat ni kerana Allah tapi dia pergi nak tunjuk kepada makhluk lain, taraktuhu wa syirkahu, aku biarkan dia dengan syirik dia pada akhirat. Mungkin cari pahalamu dekat dengan orang tu. Allahu akbar. Hadis ini rawahu Muslim. Ada lagi hadis Abu Sa'id, Nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum, nak ke tidak aku cerita kepada kamu, bima huwa akhwafu alaikum idi, apa yang aku lebih takut daripada godaan dajjal. Masya-Allah, dajjal tu bahaya dah kan. Qalu bala, sahabat kata nak lah Rasulullah, kenapa tak nak? Qala asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa dia syirik tersembunyi? Yaqumur rajulu fayusalli, kita bangun salat, Allahu akbar, tiba-tiba bunyi orang masuk masjid, ada orang mari, fayuzayyin, dia apa? Oh, mula-mula tu duk garu begini. Bunyi orang masuk masjid rapat selalu pegang, khusyuk, air mata mengalir, kita kata masya-Allah. Maka orang ini dia panggil syirik khafi. Dia buatkan apa? Lima yura, dia buat sebab ada orang tengok. Bila ada orang tengok, dia pun semangat lalu. Hadis ni dalam riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Allah, dia banyak lagi hadis-hadis yang menyebut tentang bahayanya syirik. Maka para jemaah sekalian, kita jauhkan diri kita daripada segala bentuk syirik di atas dunia ini. Sebab apa? Kerana itulah yang akan meruntuhkan amalan kita. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis ini telah kita baca dalam Riyadhus Shalihin di awal dulu, iaitulah tentang di antara orang yang awal-awal sekali dikira, dihisab di hari akhirat esok, orang mati syahid. Seorang orang baca Quran, seorang orang kaya. Allah panggil dia, kenapa mu pergi berperang? Oh, kerana nak tegak kalimah Allah. Allah kata apa? Kazabta, bohong. Mu pergi perang kerana nak suruh orang kata mu berani. Masya-Allah. Panggil orang baca Quran pula. Kenapa kamu kuat baca Quran ni? Oh, nak apa ni? Nak tadabbur kalimah Allah. Allah kata kazabta, bohong kamu ni. Orang nak suruh membaca Quran, nak suruh orang kata mu alim, kamu pandai, nak suruh apa ni, cari glamour, kayak macam-macam. Kita kata ini sangat berbahaya. Yang ketiga, orang kaya. Kenapa kamu sedekah? Kerana Allah. Dia kata bohong. Mu sedekah kerana wartawan duk tunggu nak ambil gambar. Na'udzubillah. Jadi semua ini, hadis ini dalam Muslim, hadis ini semua memperingatkan kepada kita para jemaah sekalian tentang bahayanya asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kerana perbuatan ini akan menghilangkan pahala kita, Baiklah para jemaah sekalian, ayat kenapa dalam akhir ayat ini dia bawa kepada ikhlas.
ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tidak? Dan Nabi kita banding syirik khafi, syirik yang tersembunyi ini lebih bahaya daripada dajjal. Sebab dajjal tu dia mari akhir zaman ya, kan? Kita duduk atas dunia ni, yang duduk awal-awal lagi ni bahaya sekali. Maka kerana itulah Nabi sebut dalam hadis, siapa dia hafal, siapa dia faham 10 ayat yang terawal surah Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia dipelihara daripada dajjal. Penutup ayat, qul innama ana basyarum mislukum, juga sekali lagi memperingatkan kepada kita, Nabi kata lebih bahaya daripada dajjal yang aku cerita pada kamu itu asyirkul khafi. Maka ayat ini kaitan dajjal, kaitan runtuhnya amalan kita terdapat dalam suratul Kahfi. Kita kata Masya Allah, cukuplah Al-Kahfi menjadi bacaan kita kepada setiap hari Jumaat. Al-Kahfi yang kita tadabbur ini mudah-mudahan memberi kesedaran kepada kita tentang 4 jenis fitnah dalam kehidupan, dan fitnah yang sangat berbahaya apabila runtuhnya amalan kita. Sama ada orang ini melakukan syirik akbar, na'uzubillah, ataupun syirkul asghar, syirik yang tersembunyi dengan melakukan perbuatan riya dalam ibadat. Riya ni kita buat ibadat nak suruh orang tengok, itu makna riya. Satu lagi kawan dia bahaya juga, nama dia sum'ah. Sum'ah ni dia panggil nak cari glamour. Ni na'uzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Nak cari glamour, kita buat satu benda nak suruh orang like banyak, nak suruh orang tengok, nak cakap yang ni kita rasa nak berhenti selalu mengajar. Tak, orang tengok saya, saya ni orang hebat ni, saya pergi disambut-sambut. Tapi ingat, selagi ada perasaan itu, maka syaitan masuk. Cukuplah jadi ustaznya. Kan orang jadi nanti orang puja awak nanti. Kita kata la, na'udzubillahi minasyaitan. Baiklah para pelajar sekalian, beramallah dengan surah Al-Kahfi ini. Kita ingat, kita punya slogan ingat Jumaat, ingat Al-Kahfi, jangan lupa para jemaah sekalian. Dan ingat Al-Kahfi, ingat 4 godaan yang besar dalam kehidupan kita, iaitulah godaan dari sudut akidah, godaan dari sudut harta, godaan dari sudut ilmu, godaan dari sudut kekuasaan, dan juga godaan dari sudut meruntuhnya amal-amal kita yang baik melalui riya, asyirkul khafi, wal iyazu billah. Kita kata alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Pada pagi ini, pagi Rabu, 2 hari bulan Ramadan 1442, khatamlah kita surah Al-Kahfi sebanyak 19 siri. Jadi sebenarnya untuk maklumat para jemaah, tahun 2000 lebih dulu ana ada baca sini, tapi 12 siri kuliah saja surah Al-Kahfi. Yang ni lebih panjang lah, tuan-tuan boleh tengok siri-siri yang lepas dan digabungkan dengan siri ini. Sebab sekarang ni saya baca surah tafsir Muharrar, yang dulu kita baca tafsir lain. Jadi ada pengolahan tu mungkin berbeza-beza. Al-Quran ini sebagaimana kata di para ulama, lagi kita baca, lagi kita akan jumpa hikmah-hikmah, rahsia-rahsia yang tersendiri yang terdapat di dalamnya. Kita kata alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi tafsir kita surah Maryam dalam CD yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.